Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusof bin Muhammad Kamal Faizal, selaku Ketua Pembentangan Syarikat Digimeter Enterprise, akan mengetuai pembentangan bisnes model Canvas yang akan dilaksanakan oleh syarikat kami. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan kepada ahli-ahli pembentangan yang lain, iaitu diri saya sendiri, Muhammad Yusof bin Muhammad Kamal Faizal, bernama metrikan AA190030, yang akan menerangkan tentang pengenalan, iaitu sekarang ini, segmen pelanggan, tawaran nilai dan hubungan pelanggan. Kita ada pengarah syarikat itu sendiri, iaitu Muhammad Fakrul Azim bin Muhammad Yusof, bernama metrikan AA191426, yang akan menerangkan tentang latar belakang, cara beliau memulai perniagaan meter digital ini, dan serta rakan kongsi, struktur kos dan aliran pendapatan. Di sini kita dapat lihat Aiman Fahim bin Hamdan bernama metrikan AA1907. Aku sebagai penolong Ketua Kumpulan Pembentangan daripada syarikat Digimeter Enterprise akan menerangkan tentang kesimpulan daripada pembentangan ini dan aktiviti, sumber dan saluran. Namun sebelum kita memulakan, apakah itu BMC? BMC itu ialah satu kaedah yang kreatif bertujuan untuk menerangkan model suatu perniagaan dijalankan secara berstruktur, atau dalam kata mudah, untuk menerangkan, mencabar dan mencipta model perniagaan secara sistematik. Ini adalah 9 elemen BMC yang akan kami terangkan, iaitu dimulai oleh saya, Muhammad Yusof, akan menerangkan tentang segmen pelanggan, tawaran nilai dan hubungan pelanggan, di mana aktiviti, sumber dan saluran akan dijalankan atau diterangkan oleh penolong Ketua Pembentangan, iaitu Aiman Fahim bin Hamdan, dan rakan kongsi, struktur kos dan aliran pendapatan akan dilaksanakan atau dibentangkan oleh pengarah itu sendiri, Muhammad Fakrul Azim. Ini adalah produk jualan kami, iaitu meter digital. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fakrul Azim bin Muhammad Yusof. Saya akan menerangkan tentang latar belakang projek kumpulan kami. Pada masa kini, perkembangan meter digital motosikal telah banyak berkembang dari masa ke semasa. Perkembangan ini menyebabkan para pengguna motosikal perlu membeli motosikal yang mempunyai meter digital. Selain itu juga, meter digital ini berfungsi sebagai alat pengukur kelajuan dan minyak. Hal ini menyebabkan para pengguna motosikal lebih minat kepada meter digital kerana ianya mudah untuk membaca data yang keluar seperti kadar penggunaan minyak dan kadar kelajuan motosikal ketika bergerak. Saya sebagai usahawan muda yang kreatif dan inovatif, telah saya membina sendiri meter digital seperti yang terdapat pada gambar tersebut. Baiklah, saya Muhammad Yusof akan meneruskan pembentangan ini dengan segmen pelanggan. Segmen pelanggan kami adalah berteraskan atau menyasarkan penunggang motosikal, mekanik motosikal dan syarikat pengeluaran motosikal. Kenapa? Sebab penunggang motosikal inilah yang akan mencuba atau merasakan nikmatnya meter digital kami ini, apa kebolehan dan juga keupayaan yang dapat mereka nikmati. Dan mekanik motosikal adalah sebab mereka lah yang akan kami memberi bimbingan untuk membaiki meter digital ini sekiranya berlaku kerosakan ataupun memerlukan insurans. Syarikat pengeluaran motosikal ini adalah sebab mereka lah, bagi pendapat saya, yang akan mempromosikan meter digital kami ini untuk dipasarkan secara global. Tawaran nilai.
apa yang terdapat pada meter digital ini. Meter digital kami mempunyai paras rupa yang menarik dan akan dipasarkan secara meluas, contohnya daripada syarikat Honda, Yamaha atau Suzuki, dan kami akan mengenakan khidmat layanan yang terbaik, the best service untuk para pelanggan kami, dan kami akan mengenakan servis perkhidmatan yang cekap dan amanah, dan pemasangannya amat mudah. Sedangkan penunggang motosikal itu sendiri, jika mereka mahu, mereka boleh memasang ataupun memperbaikinya sendiri. Dan kami akan menyediakan alat-alat ganti di kedai-kedai alat ganti seperti Suzuki, Honda dan juga Yamaha. Seterusnya, hubungan pelanggan. Bagaimanakah kami akan melayan pelanggan kami dengan memberikan harga yang berpatutan dan jujur. Kami tidak akan mengenakan unsur-unsur riba dan sebagainya. Dan kami akan mengenakan kualiti yang terjamin. Dan meter digital ini adalah bersifat universal pada semua motosikal. Jadi setiap penunggang dapat merasai nikmatnya meter digital ini, dan mereka tidak akan takut untuk mencuba kerana kualiti dia dijamin oleh SIRIM yang akan kami dapatkan tak lama lagi. Dan kami akan kenakan harga yang berpatutan, serendah yang boleh, semampu milik yang boleh untuk para pelanggan. Pembentangan ini akan diteruskan oleh pengarah syarikat ini tersendiri, iaitu Muhammad Fakrul Razi. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fakrul Azim bin Muhammad Yusof. Saya ingin menerangkan tentang rakan kongsi, struktur kos dan aliran pendapatan. Rakan kongsi yang terlibat dalam syarikat kami ialah pembekal alatan. Pembekal alatan ini diuruskan oleh syarikat KOSU yang menyediakan meter digital kepada syarikat kami. Kedua, syarikat kami membuat pelaburan daripada agrobank dan bank rakyat. Ketiga, juruteknik ini berfungsi sebagai menyediakan manual pemasangan meter digital dan mekanik untuk memasang meter digital. Seterusnya, struktur kos. Struktur kos yang diambil kira oleh syarikat kami ialah kos peralatan dan bahan, iaitu meter digital. Kos pengeluaran, iaitu kos bahan, kos upah dan kos overhead. Ketiga, kos pemasaran. Kos pemasaran ini dibuat oleh artis yang memasarkan produk kami di media sosial. Seterusnya, akhir sekali ialah syarikat kami perlu membayar gaji pekerja pada setiap bulan. Dan akhir sekali, aliran pendapatan. Aliran pendapatan bagi syarikat kami ialah harga yang syarikat kami jual meter digital. Harga ini berbeza mengikut jenis motosikal dan fungsi meter tersebut. Syarikat kami juga mendapat aliran pendapatan seperti cas pemasangan dan cas penghantaran seperti perkhidmatan COD dan perkhidmatan pos kepada pembeli yang membeli meter daripada syarikat kami. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Fakrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman Fahim dan saya akan menyambung pembentangan ini. Sebentar tadi, dua rakan saya telah membentangkan 6 daripada 9 elemen yang terdapat dalam pembentangan ini. Jadi saya akan menyambung 3 lagi elemen tersebut. Elemen yang pertama adalah aktiviti. Apakah aktiviti yang dilakukan oleh syarikat kami ini? Syarikat kami ini menjual meter digital motosikal dan
yang pertama sekali adalah mereka bentuk dan menghasilkan meter digital bagi motosikal. Hal ini disebabkan pada zaman yang makin moden, masyarakat kini lebih menyukai alat digital berbanding meter yang lama. Jadi kami mengambil peluang ini untuk menjual meter digital motosikal supaya dapat mengikut peredaran zaman. Dan yang kedua adalah menyediakan manual pemasangan meter digital untuk motosikal. Kami menyediakan manual pemasangan ini kerana mungkin ada di antara pelanggan kami yang masih baru dan tidak mengenali tentang meter digital ini tapi ingin mencuba. Jadi kami akan menyediakan khidmat pelanggan yang terbaik untuk mereka. Yang kedua adalah sumber. Kami telah mempunyai dua sumber, iaitu pembekal dan bahan peralatan. Yang kedua adalah tenaga pekerja. Pembekal bahan dan peralatan kami telah diimport daripada negara China yang mempunyai kilang di sana. Kami memilih kilang di negara China adalah kerana kualiti dan harga barang dan bahan di sana lebih berpatusan dan kualiti yang lebih baik. Yang kedua adalah tenaga pekerja. Kami bercadang untuk mengambil tenaga pekerja yang berwarga negara Malaysia. Dan yang kedua adalah mereka yang golongan muda. Kenapa kami pilih golongan muda? Kami memilih golongan muda kerana golongan muda mempunyai masa yang lebih lama daripada golongan tua. Jadi dengan cara ini kami dapat mengembangkan potensi diri yang terdapat dalam golongan muda tersebut. Selain itu, kami juga dapat mendidik golongan muda ini supaya dapat pengalaman untuk bekerja di masa hadapan. Dan akhir sekali, kami dapat menyediakan peluang pekerjaan untuk golongan muda di luar sana. Elemen yang terakhir yang akan saya bentangkan pada hari ini adalah saluran. Terdapat 4 saluran yang kami gunakan untuk mempromosikan produk yang kami jual ini. Yang pertama adalah Shopee, kedua Facebook, WhatsApp dan yang terakhir adalah Instagram. Pada dunia teknologi sekarang, lebih mudah untuk kita menyebarkan berita atau cerita tentang sesuatu produk dengan melalui sosial media. Media sosial mempengaruhi dunia pada zaman ini. Jadi dengan cara ini penyebaran cerita dapat disebarkan dengan lebih cepat dan mudah. Selain itu, masyarakat kini juga lebih gemar membeli barang di atas talian. Jadi kami menyediakan khidmat Shopee dan banyak lagi supaya memudahkan urutan masyarakat untuk membeli produk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman Fahim dan saya akan membentangkan tentang kesimpulan. Konklusinya, kaedah bisnes model canvas ini adalah suatu kaedah yang boleh digunakan oleh semua usahawan untuk menjalankan perniagaan mereka. Hal ini kerana dengan cara ini struktur perniagaan dapat diatur dengan baik. Perkara ini dapat dilihat apabila kesemua 9 elemen yang terdapat dalam kaedah ini merangkumi segala aspek yang diperlukan dalam menjalankan sebuah perniagaan. Dan akhir sekali, dengan menggunakan kaedah ini kita dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan setiap keputusan yang dilakukan oleh seseorang usahawan. Kaedah ini dapat membantu seseorang usahawan itu membuat rujukan semula untuk mengetahui sesuatu kelemahan yang terdapat dalam cara perniagaan yang dijalankan oleh usahawan tersebut. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.